Aspek bentuk kereta yang telah kami pilih adalah reka bentuk kereta aerodinamik. Kereta aerodinamik dapat mengurangkan rintangan udara dan mengekalkan prestasi. Kata aerodinamik berasal dari Yunani. Jadi, apakah bentuk yang paling aerodinamik? Untuk kelajuan yang lebih rendah daripada kelajuan bunyi, yang paling cekap secara aerodinamik bentuk ialah titisan air mata atau dikenali sebagai airdrop. Titisan air mata mempunyai hidung bulat yang meruncing apabila ia bergerak ke belakang, membentuk ekor yang sempit namun bulat yang secara beransur-ansur membawa udara di sekeliling objek kembali bersama dan bukannya menghasilkan arus pusat. Antara kelebihan kereta aerodinamik adalah yang pertama, dapat mengurangkan geseran kereta. Selain itu, ia juga dapat meningkatkan keberkesanan penggunaan bahan api yang mana ia juga mengurangkan pergerakan enjin kereta. Di samping itu, ia dapat mengurangkan bunyi bising yang disebabkan oleh rintangan udara di sekeliling. Kami juga telah menambah inisiatif lain dengan menambah sistem amaran lintasan belakang yang digunakan untuk mengesan kenderaan ketika melalui titik buta pada cermin belakang serta bertindak memberi amaran kepada pemandu ketika mengundur keluar dari parking. Kami juga menambah penyesuai lampu hadapan yang mana memperbaiki suluhan lampu di hadapan dengan lebih terang berdasarkan keadaan jalan raya. Kami juga telah menambah rekaan flashback yang melibatkan rekaan punggung bahagian belakang kereta yang direka agar bersambung dengan bahagian belakang kereta. Ia boleh digabungkan pada rekaan dan bagi menghasilkan bentuk yang lebih bergaya dan melarus. Rekaan ini memiliki rintangan angin dan aerodinamik yang lebih baik berbanding rekaan sedan yang biasa. Aspek yang seterusnya ialah aspek jenis enjin dan transmisi kereta. Untuk enjin kereta, kami telah memilih enjin kereta jenis inline 4. Jenis enjin kereta ini memuatkan 4 silinder enjin dalam satu baris. Ini dapat menawarkan profil yang ringkas tetapi lebih cekap dan mudah diakses. Jumlah piston yang sedikit mengurangkan jumlah komponen mekanikal yang diperlukan. Seterusnya, dapat mengurangkan masalah kehilangan kuasa. Konfigurasi enjin inline ini mengurangkan keperluan untuk menyeimbangi komponen di dalam enjin, justru dapat mengurangkan ke tahap kerumitan mekanikal sebuah enjin. Kos pemilihan enjin inline juga jauh lebih murah kerana kurangnya komponen lebihan di dalam enjin. Untuk transmisi kereta, kami telah memilih transmisi kereta automatik. Transmisi automatik lebih mesra pengguna kerana lebih mudah digunakan. Ini kerana pemandu tidak perlu menekan pedal untuk menukar gear. Memandu dengan transmisi automatik adalah lebih tenang berbanding dengan transmisi manual. Gear automatik disambung dengan enjin melalui penukar torque yang akan menerima input torque daripada enjin dan menggandakan torque tersebut sehingga 1.7 kali ganda berbanding dengan nilai asal yang dihasilkan oleh enjin. Seterusnya, faktor-faktor keselesaan dalam kenderaan. Yang pertama, teknologi maju. Teknologi canggih sangat penting. Kini, syarikat kereta menawarkan teknologi baharu untuk keselesaan dan kawalan. Pembeli mahu memilih lebih banyak pendahuluan teknologi dalam kenderaan mereka. Kini, terdapat banyak sistem navigasi moden turut diperkenalkan dalam kereta untuk kemudahan pelanggan. Yang kedua, jarak tempuh. Penjimatan bahan api telah meningkatkan trend baru dan faktor yang sangat penting di kalangan pembeli bahawa berapa perbatuan kenderaan mereka. Seterusnya, faktor yang ketiga, gaya luaran. Gaya kenderaan adalah faktor yang sangat penting dalam kalangan pembeli kenderaan baharu. Orang ramai lebih suka membeli gaya trend baharu dan moden. Akhir sekali, prestasi kenderaan. Seperti yang kita tahu, prestasi kenderaan sentiasa disahkan sebagai sebab terpenting pembeli kenderaan memilih kenderaan itu. Bukan sahaja sebab gaya dan model tertentu, prestasi kenderaan juga amat memainkan peranan ketika membeli kereta. Aspek keselesaan kereta. Terdapat banyak kepentingan keselesaan dan kemudahan kereta semasa dalam perjalanan. Yang pertama, keselesaan kenderaan merujuk kepada tahap keselamatan yang ditawarkan daripada pelbagai jenis situasi dan faktor seperti keselamatan jalan raya. Yang kedua, kereta yang paling selesa dan mewah mempunyai standard kualiti perjalanan yang tinggi. Kereta dengan kualiti perjalanan yang sangat baik juga merupakan kereta yang selesa untuk dinaiki. Yang ketiga, keselesaan mana-mana kenderaan juga sangat penting untuk keselamatan kereta.
pemandu akan berasa lebih selesa dan bebas tekanan dalam kenderaan yang selesa. Ini juga secara langsung akan mengurangkan kemalangan di jalan raya. Seterusnya adalah sistem suspension, brake dan steering kereta. Sistem steering kereta adalah sistem yang menukarkan putaran steering kepada pergerakan pusingan roda untuk berjalan sehingga rim steering berputar jauh untuk menggerakkan roda dengan cara yang singkat. Sistem ini membenarkan pemandu hanya menggunakan kuasa ringan untuk mengundi kereta yang berat. Jika pemandu memusingkan roda jalan untuk terus, dia perlu menerak hampir 16 kali lebih kuat daripada steering kereta. Untuk steering kereta, kami memilih untuk menggunakan power assisted steering. Power assisted steering membawa maksud sistem steering yang dibantu oleh kuasa yang kuat. Pada kereta yang berat, sama ada setengah step berat atau ia mempunyai gear rendah yang menyusahkan steering memerlukan banyak pusingan dari kunci ke kunci. Gear berat boleh menyusahkan apabila meletakkan kereta di ruang yang terkurung. Steering bantuan kuasa mengatasi masalah enjin memacu pam yang membekalkan minyak di bawah tekanan tinggi kerak atau kotak steering. Injap dalam rak steering atau kotak terbuka setiap kali pemandu memusingkan roda kereta. Mereka injap ni akan membenarkan minyak untuk masuk ke dalam silinder. Minyak berfungsi dengan ombor yang membantu untuk menolak steering ke arah sesuai. Baik sahaja pemandu berhenti untuk memutar roda, injap tutup dan tindakan menolak ombor berhenti. Kuasa hanya membantu steering dan steering masih disambungkan ke roda jalan dengan cara yang biasa. Untuk sistem yang seterusnya, sistem brake. Sistem brake ni adalah sistem brake kenderaan kereta diperlukan untuk memberhentikan kenderaan yang sedang bergerak. Dia punya fungsi lain ialah untuk menyapacutkan kenderaan bergerak atau meletakkan kereta tempat yang stabil sama ada di permukaan rata atau di atas steering. Sebangkai langkah berjaga-jaga untuk kemalangan boleh mengelakkan daripada kenderaan daripada sebarang kerosakan akibat keadaan jalan raya macam jalan raya berlubang ke. Untuk sistem brake ni kami memilih untuk menggunakan hydraulic brake. Kami pilih ni sebab ia adalah jenis sistem brake di mana daya brake dikenakan oleh pemandu pada pedal brake yang mula-mula ditukar daripada tekanan hidrolik oleh silinder. Dia punya silinder utama daripada tekanan hidrolik ke silinder induk ni. So yang lepas dekat dia punya center silinder tu, dia akan dipindahkan ke dalam drum brake akhir atau pemutar cakram melalui talian brake. Kita tengok pada hubungan mekanikal dia, benda alih brake ni digunakan dalam brake untuk menghantar daya ke pedal brake untuk memberhentikan atau menyapacutkan kenderaan. Hampir semua basikal dan kereta di jalan raya pada hari ini dilengkapi dengan sistem brake hidrolik kerana ia tinggi tidak tinggi risiko dia untuk macam aksiden ataupun satu lagi dia berkeberkesanan yang tinggi dan keupayaan untuk penjanaan daya brake dia cukup bagus. Okay. Untuk seterusnya pula adalah sistem suspension. Untuk sistem suspension sistem suspension pula kami memilih untuk menggunakan sistem suspension yang bernama torsion beam. Kelebihan suspension ini ialah bentuknya yang lepeh dan tidak makan ruang. Maka kereta-kereta yang menggunakan bendalah ni, yang torsion beam ni boleh mempunyai ruang kabin yang luas macam kereta Proton Saga ke, Proton Veza ke, Honda Jazz yang semuanya bersaiz kompak. Tapi dia tetap ada ruang bonnet atau kabin yang baik sebab ada bendalah ni, suspensi yang bernama torsion beam ni. Biasanya dia ditemui di belakang kereta-kereta yang mampu milik. Torsion beam ni dia menggunakan trailing arm, iaitu lengan yang menghala ke belakang dan diintegrasikan dengan cross member, iaitu cross member ni adalah besi penyambung yang boleh dipulas untuk membolehkan tayar kiri dan tayar kanan untuk bergerak berasingan. Seterusnya ialah aspek keselamatan pemandu dan penumpang. Aspek yang kami pilih ialah zon mudah remuk, tali pinggang keledar, penghadang kepala, cermin hadapan pisau berterabur, tayar berbunga,
Sistem brek ABS, bumper dan beg udara. Penghadang kepala mampu mengurangkan kesan inersia ke atas kepala semasa hentaman daripada belakang. Beg udara pula memanjangkan masa hentaman, maka daya impas dapat dikurangkan. Cermin hadapan pecah berterabur dapat melindungi penumpang dan pemandu daripada luka. Zon mudah remuk dan bumper dapat memanjangkan masa hentaman semasa pelanggaran, maka daya impas dapat dikurangkan. Brek ABS membantu pemandu memberhentikan kenderaan tanpa menyebabkan brek terkunci. Tali pinggang keledar pula mengurangkan kesan inersia dengan menghalang penumpang terhunting ke hadapan. Tayar berbunga pula menambahkan daya geseran pada permukaan jalan raya supaya tidak mudah tergelincir. Aspek keselamatan yang seterusnya ialah bantuan penetapan lorong. Aspek ini membantu kereta mengesan haluan lorong dan mengemudikan kereta kembali ke laluan yang betul. Yang kedua ialah penyesuaian kawalan jauh. Penyesuaian ini memantau kelajuan yang telah ditetapkan oleh pemandu dan jarak dengan kenderaan di hadapan. Yang ketiga, penyesuaian lampu hadapan. Ini bagi membantu memperbaiki suluhan lampu di hadapan dengan lebih terang berdasarkan keadaan jalan raya. Yang keempat, sistem amalan pelanggaran. Sistem ini mampu mengesan dan memberi amaran kepada pemandu supaya berwaspada sebelum berlaku pelanggaran. Yang kelima, bantuan parkir aktif. Bantuan ini membantu meletakkan kenderaan tanpa memerlukan pemandu mengendalikan steering. Yang keenam, kamera 360 darjah. Kamera ini membantu pemandu melihat dengan lebih jelas semasa mengundur atau meletakkan kereta.